Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Harap-harap semuanya sihat-sihat belaka di rumah ya. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Azlina akan mengajar sains KSSM tingkatan 4 bab bantuan kecemasan. Okey, mari kita ikuti pembelajaran cikgu. Okey, yang pertama berkenaan dengan tajuk CPR. Okey. Dalam tajuk ini, standard pembelajaran kamu adalah menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang memerlukan CPR. Okey, yang kedua, mendemonstrasikan kaedah CPR, dan yang ketiga, menerangkan kepentingan CPR. Okey, mari kita ikuti pembelajaran. Okey, yang pertama, definisi CPR, iaitu resusitasi kardiopulmonari. Singkatannya CPR, iaitu merupakan suatu bantuan kecemasan melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa. Ingat, dada dan mulut. Tujuan untuk apa? Untuk mengembalikan degupan jantung sini dan pernafasan. Dekat-dekat je bahagian kan. Alright. Seterusnya, siapa yang perlukan bantuan CPR? Kena tahu siapa. Ada 3 situasi di sini jika individu tidak bernafas. Jika lagi individu tersebut tiada degupan jantung, atau nadi. Dan yang ketiga, jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Contoh, kita jumpa mangsa, dia tidak ada gerak balas, dia diam kaku di situ dan perlukan bantuan CPR. Situasi macam mana? Mangsa yang macam mana kan? So, kita tengok di sini, mangsa yang pertama jika individu tersebut terkena serangan jantung. Serangan jantung. Yang kedua, mangsa terkena renjatan elektrik. Macam dalam gambar ni kan, terkejut, terkena. Yang ketiga, mangsa lemas, mandi dalam air sungai atau air laut, tiba-tiba lemas, perlukan CPR. Dan yang keempat, mangsa yang terkena panahan petir. Apa yang kita perlu perhatikan? Kita buat pemeriksaan. Jika mangsa tiada respon, tiada respon, kemudian tiada denyutan nadi, nadi pun tak ada, dan tidak tak bernafas, maka kita perlu beri bantuan CPR. Seterusnya kita perhatikan video ini. Kaedah CPR. Resusitasi kardiopulmonari atau CPR melibatkan gabungan kaedah tekanan dada dan hembusan dari mulut ke mulut untuk memulihkan mangsa yang mengalami masalah kejutan secara tiba-tiba pada jantung dan pernafasan. CPR dilakukan bertujuan untuk mencegah kerosakan otak sebelum menerima bantuan perubatan. CPR mempunyai 2 matlamat, iaitu mengekalkan aliran darah ke seluruh anggota badan mangsa dan mengekalkan aliran udara masuk dan keluar dari peparu mangsa. CPR adalah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan yang canggih. Anda perlu melakukan kaedah tekanan dada pada mangsa dengan betul untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Kemudian, berikan hembusan dari mulut ke mulut kepada mangsa untuk menolak masuk udara beroksigen ke dalam peparu dan membawa oksigen masuk dan menyerap ke dalam salur darah mangsa. Selesai.
Okey. So nampak kan perlunya kita beri bantuan CPR. Okey, jadi daripada video tersebut cikgu akan terangkan satu persatu kaedah-kaedah melakukan CPR. Okey, kita tengok Okey, kaedah pertama, periksa respon mangsa. Ini periksa respon mangsa, kita tepuk bahu dia. Okey, tepuk bahu dia, terlihat, kita dengar, tengok respon mangsa tu. Okey, kemudian kita pun kenalah minta tolong. Okey, jeritlah, tolong. Okey, dan minta seseorang yang lain untuk telefon 999 untuk bantuan. Okey, seterusnya kita buat apa? Kita di situ, kita buka saluran pernafasannya dengan cara dongakkan kepala mangsa ke belakang. Okay, maksudnya mangsa dalam keadaan baring, kepala didongakkan ke belakang dan angkat dagunya. Periksa sama ada mangsa bernafas ataupun tidak. Okey, seterusnya yang ketiga, kita tekan dada pada kadar 100 sehingga 120 tekanan per minit. Okey, yang ni ada diterangkan lebih jelas dalam buku teks. Okey, di mana dia menerangkan dengan ayat yang lebih detail. Kita cuba bacakan di sini. Dia kata di sini, jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, okey, teknik tekanan dada perlu dilakukan dengan cara kita boleh membantu peredaran darah dalam badan mangsa. Okey, kita buat apa? Kita letakkan tapak tangan kita di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus. Okay, tangan kita ni lurus ke dada dia. Tekuk tangan tadi dengan cara selang-selikan. Okey, cikgu ada gambar ajar di sini. Okey, kamu nampak. Ni okey, orang yang baju hijau ni dia tangan dia lurus. Tangan dia lurus dan dia selang-selikan tangan dia dengan cara macam di bawah ni. Okey. Bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa. Okey, kita yang membantu ni kita tak boleh duduk, kita kena bangunkan sikit badan kita. Okey. Dan okey, kita punya bahu tegak dengan dada mangsa tu. Okey, dan kita tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Okey, tekanan dada dilakukan pada kadar 100 sehingga 120 tekanan per minit. Okey, itu berkenaan dengan tekanan dada. Okey, step yang keempat, okey, kita beri bantuan pernafasan. Okey, dengan cara apa? Kita picit hidung mangsa. Okey, dah hembuskan udara ke mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Okey. Kemudian yang kelima, kita tekan dada mangsa sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan. Kita tekan 30 kali, lepas tu hembus 2 kali ke mulut mangsa, berulang-ulang. Kita repeat balik sehinggalah mangsa tu sedar ataupun sehingga ambulans tiba. Okey, ini gambar ajar lah, dalam bentuk gambar ajar. Yang pertama ni kita periksa respon mangsa. Okey, kemudian kita buka saluran pernafasan dia. Kita tekan dada mangsa dengan kedudukan macam itu. Okey, dan tengok tangan di bawah ni kan. Cara tangan ni kan. Tarik jari anda ke atas menjauhi dada, dia kata. Okey, kemudian bantuan pernafasan diberikan lagi. Kita hembus udara ke mulut mangsa. Okey, kemudian ulang lagi, tekan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan ke mulut mangsa sehingga mangsa sedar. Okey, seterusnya kepentingan CPR. Okey, kita nak tahu lah kan apa pentingnya CPR kan. Kita buat CPR untuk apa? Bukan seronok-seronok Okey, dia melibatkan 2 kepentingan, iaitu berkaitan dengan kaedah yang kita tekan dada tu kan. Tekan dada nak buat apa? Sebab apa? Nak membantu menghasilkan peredaran darah secara bulatan.
Okey, ini boleh membantu meneruskan aliran darah dalam badan mangsa. Okey, jadi darah akan maksudnya akan mengalir semula dengan baik. Okey, kita tekan dada maknanya berkaitan dengan jantung jantung yang mengepam darah ke seluruh badan. So kita membantu bahagian itu. Dan yang kedua, hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparunya. So peparu dia dapatlah oksigen. Jadi oksigen ni akan diangkut ke otak. Angkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Okey. Yang tu berkaitan dengan CPR. Dan seterusnya kita tengok pula berkaitan dengan Heimlich maneuver sebut Heimlich maneuver. Okey, standard pembelajarannya ada dua di sini. Yang pertama menerangkan Heimlich maneuver dan kepentingannya, dan yang kedua membuat demonstrasi Heimlich maneuver. Okey. Tengok. Okey, apa dia Heimlich maneuver tu kan? Tengok definisi dia. Sama juga, ia adalah bentuk bantuan pernafasan. Okey. Dilakukan untuk menyelamat seseorang individu. Menyelamatkan orang lah kan. Individu yang macam mana? Individu yang tercekik. Okey, dia tercekik. Iaitu keadaan apabila saluran pernafasan tersekat. Okey, dia tak boleh bernafas, tersekat. Okey, disebabkan oleh apa? Sebab ada makanan atau benda asing yang menghalang saluran pernafasannya. Okey, contoh gambar ajar di sebelah ni lah. Mangsa ni yang tercekik. Okey, situasi. Mangsa yang memerlukan keadaan Heimlich maneuver. Maksudnya siapa yang perlukan bantuan? Okey, kita tengok yang di atas ni. Mangsa ni tidak boleh bercakap atau dia batuk. Okey, kita nampak dia batuk-batuk kan. Okey. Yang kedua, mangsa tu sukar bernafas. Dia sesak nafas, sukar bernafas. Dan yang ketiga, kulit dia, bibirnya, kukunya kelihatan kebiruan dan kehitaman. Okey, sebab apa? Sebab sebenarnya kekurangan oksigen. Bila saluran pernafasan dia tersekat, oksigen sukar dihantar ke seluruh badan juga kan. Masa kita sukar nak seduh oksigen. Okey, mangsa pula memegang ni kan, macam gambar ni kan. Dia memegang leher dengan kedua-dua tangannya. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana boleh tercekik? Okey, kita tengok di sini. Dia kata apabila seseorang menelan makanan. Macam kita lah tengah makan. Kita telan makanan kan. Tapi ada tersilap. Tersilap macam mana? Dia kata epiglottis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan. Kita tengok Rajah misalkan yang ni. Okey. So kita nampak di sini kita ada saluran. Okey, di atas ni dia tulis epiglottis. Okey, di sini epiglottis. Okey, kemudian makanan yang masuk. Okey, ni yang kuning ni makanan. Makanan masuk. Okey, di bahagian sini trakea. So ingat trakea struktur yang bersambung dengan sistem respirasi. Kan kita akan sambung ke bronchus, bronchiole kan. Ini berkaitan dengan paru untuk pernafasan. Okey, so trakea untuk pernafasan. Okey, saluran di belakang ni pula esophagus. Esophagus bersambung ke bahagian perut, melibatkan struktur atau sistem pencernaan. Okey, sepatutnya makanan akan masuk melalui esophagus. Okey, baru dia sampai ke sistem pencernaan kita. Tetapi dia terhalang. Dia kata epiglottis ni terlipat. Dia terlipat, maka dia pun menutup saluran pernafasan. So nampak di sini saluran pernafasan ni dah tertutup lah. Bila tertutup ni kita pun tak dapat oksigen kan. Jadi makanan akan terus bergerak ke dalam esophagus menuju ke perut. Okey, sepatutnya macam tu lah. Makanan sepatutnya melalui esophagus dan terus ke perut. Okey, jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang itu akan tercekik. Itu situasi menyebabkan mangsa tercekik. Okey, bagaimana gas oksigen berfungsi dan dialirkan? Okey, yang pertama,
Okey, badan dan otak kita ni, badan kita perlukan oksigen. Oksigen diperoleh daripada sekeliling kita ni, udara. Okey, udara. Okey, kita ada hidung kan, kita sedut udara kan. Jadi kita sedut udara, kita dapat oksigen. Okey, masuk ke mana? Masuk ke dalam paru kita. Okey. Oksigen kemudian akan diserap semula ke sel badan termasuk di otak. So semua sel-sel badan kita akan dapat oksigen dan otak sekali dapat oksigen. Okey, jika mangsa tercekik akan menyebabkan oksigen tidak cukup. Okey, oksigen tidak cukup untuk dihantar ke otak. Jadi, jika lambat diberi bantuan, maksudnya otak tak dapat oksigen. Apa jadi ke otak? Kerosakan otak. So, bahaya otak akan mengalami kerosakan atau mangsa mengalami kematian. So, jadi penting untuk kita bantu menyelamatkan mangsa yang tercekik. Okey. Seterusnya, cikgu tunjuk lagi video kaedah Heimlich Maneuver. Kaedah Heimlich Maneuver. Tercekik. Okey, itu je kan. Kaedah kita nampak macam mudah. Okey, tapi kita tengok cara dia pegang macam mana kan. Okey, kita tengok kaedah. Okey, yang pertama, berdiri di belakang mangsa. Okey, kita yang nak membantu ni yang macam yang lelaki yang berbaju warna putih. Dia berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. So, mangsa bongkok sedikit ke hadapan. Okey, kemudian letakkan genggaman tangan dari belakang mangsa. Okey, tengok gambar tangan tu. Okey, yang warna putih ni orang yang nak membantu ni. So, kita letak genggaman tangan kita di belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. So, kemudian tangan kanan, kita genggamkan tangan kanan tu. Kemudian okey, letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Pusat dengan bawah rusuk mangsa. So, kamu boleh rasa sendirilah antara pusat dengan bawah rusuk. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Okey, tadi tangan kanan genggam kan, macam gambar ni. Okey, tangan kanan genggam. Kemudian ada tangan kiri, kita letakkan di atas tangan kanan. Okey, kemudian keempat, tekan dan sentak ke atas. Sentak ke atas dengan kuat dan cepat sehingga benda asing tertolak keluar. Okey. Kalau kita tidak ada sesiapa yang boleh membantu, kita boleh jalankan sendiri. Kita letakkan tangan mengikut kaedah Heimlich yang tadi tu, Heimlich Maneuver tu, di antara pusat dengan bawah rusuk. Letak tangan. Cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dengan membongkokkan badan. Bongkokkan badan. Okey. Jika tiada tenaga, cari objek yang separas pinggang seperti kerusi atau meja. So, biasanya kerusi lah. Okey, kita cari kerusi, kita buat apa? Kita bongkokkan badan, tolak badan dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut. Okey, jadi kerusi itu yang membantu kita lah untuk menolak makanan tersebut. Kita tolak badan kita ke kerusi. Okey, kemudian kepentingan Heimlich Maneuver. Okey, membenarkan saluran pernafasan. So, bila dah makanan terkeluar, jadi saluran pernafasan pun dah tak tersekat dah kan. Jadi, membenarkan saluran pernafasan dengan cara membuang halangan seperti makanan yang menyekat saluran pernafasan. Okey. Kemudian yang kedua, membekalkan oksigen untuk sel badan berfungsi terutama di bahagian otak.
Okey, dapat mengelak seseorang mengalami kerosakan otak atau kematian. Sebab tadi kan, sebab kalau otak tak cukup oksigen, otak akan mengalami kerosakan otak. So kalau kita membantu, dapat mengelak daripada masalah kerosakan otak, mengelak daripada kematian. Okey, sebab apa? Sebab kekurangan oksigen. Okey, selesai lah. So tamat sudah untuk tajuk hari ini. Okey, simple saja kan. Bantuan pernafasan melibatkan CPR. CPR ingat, CPR untuk mangsa lemas, mangsa terkena petir, kena renjatan elektrik. Okey, jadi kita bantu pernafasan ke mulut mangsa. Satu lagi kita tekan dada. Kedua keadaan tekanan dada dengan bantuan hembus oksigen ke mulut mangsa. Okey, kaedah yang kedua pula Heimlich Maneuver. Heimlich Maneuver untuk mangsa yang tercekik. Tercekik kita sentak bahagian antara pusat dengan rusuk mangsa. Okey, itu saja. Jadi diharap kamu dapat faham dengan pembelajaran cikgu hari ini. Dan kamu boleh jawab soalan yang cikgu sediakan di Google Form. Okey, jadi diharap itu saja. Jadi kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Bye.